Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri lagi kekuatan untuk kita, hidayah, petunjuk, perasaan untuk melakukan buat taat dan taufik kekuatan untuk melakukan taat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hidayah, taufik daripada Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi malam ni kita nak baca kitab baru. Kitab baru yang mana tajuk kitab tu nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar ataupun ubat bagi hati. Daripada tajuk tu kita tahu dah. Daripada tajuk kita tahu penawar tu maksud dia tu gapo dia ubat bagi hati, maka kita faham kitab ni menunjukkan pengajian di dalam ilmu hati ataupun ilmu tasawuf. Menunjukkan ilmu tasawuf ataupun ilmu hati. Yang mana tajuk dia tu menjuruskan kepada penawar bagi hati, direct sebut hati. Yang mana kitab ini sangat masyhurlah dipelajari di pondok-pondok. Kerana ilmu yang wajib dipelajari atas tiap individu ini ada 3 perkara. 3 ilmu yang wajib dipelajari atas tiap manusia yang mengaku sebagai seorang Islam, maka 3 perkara. Pertama, wajib dia belajar ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pegangan dia sebagai orang Islam. Apakah kepercayaan dia sebagai orang Islam? Hak tu dia kena belajar. Hak tu dipanggil ilmu akidah, dipanggil juga ilmu tauhid. Dipanggil juga ilmu akidah, dipanggil juga ilmu tauhid. Keduanya wajib dipelajari adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ataupun ilmu mengenai sah dan batal ibadat yang kita nak buat. Sama ada benda itu ibadat ataupun benda itu berkait dengan muamalat kita dengan manusia. Sama ada jual beli kita tu sah ke, jual beli kita tu tak sah ke, sewa menyewa, gadai menggadai. Kena belajar berlaku. Di samping ibadat wajib semaya, puasa, zakat, haji kena belajar, muamalah yang betul juga kena belajar. Maka tu dipanggil ilmu fiqh ataupun ilmu mengenai hukum hakam syariat dan ibadat kita. Ketiganya ilmu hak wajib dipelajari atas tiap orang Islam lelaki dan perempuan, iaitu ilmu tasawuf ataupun ilmu
yang berkaitan dengan perangai akhlak kita. Sama ada perangai dan akhlak itu dengan manusia ataupun dengan Allah. Jadi malam ni kita nak belajar kita berkaitan dengan hati ataupun tasawuf ataupun akhlak. Akhlak ni sama ada perbuatan kita ataupun benda yang berkait dengan sifat hati. Perbuatan yang baik, akhlak yang baik dan hati yang baik. Sebagaimana kita tidak dibenarkan melakukan maksiat yang zahir. Wajib kita belajar macam mana supaya ibadat kita sah. Maka kita kena belajar macam mana hati kita ni nak jadi baik. Supaya hati tak jadi jahat. Hati yang baik macam mana? Ya kan sebut. Hati yang sabar, hati yang tawakal, hati yang tak buat maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin. Ni kena belajar pula khas. Kadang-kadang orang tu semaya sah dah tetapi maksiat dah pula. Maksiat dah pula dah. Kadang-kadang jadi maksiat dah pula. Jadi kita nak belajarnya nama kitab penawar bagi hati. Ataupun ubat bagi hati. Penawar ataupun ubat bagi hati. Kitab ini menghimpun akan dia. Yakni kitab ni benda yang ada dalam kitab ni asalnya daripada kitab orang lain. Tetapi dia ambil petik sikit dan disusun semula maka jadilah satu kitab. Siapa dia yang menghimpunkan dia ni, kitab ni? Sehingga menjadi satu kitab ni. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Al-Mandili Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif fi Haram Makki. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Masyhur dengan gelaran Syekh Abdul Qadir Mandili. Mandeling pun boleh panggil kerana dia ni orang Mandeling, orang Sumatera ni. Orang Mandeling. Mandeling ni nama satu kumpulan golongan manusia yang duduk di Sumatera. Dia ni lahir pada tahun 1910. Dan meninggal pada tahun 1965. Jadi usia dia 55 tahun ataupun 56 tahun ketika dia meninggal. Anak murid dia masih ramai lagi sekarang di Malaysia. Anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni. Hak secara peribadinya iaitu guru hamba sendirilah. Nama Syekh Wazir Al-Makki. Syekh Wazir Al-Makki merupakan murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili ni antara tok guru yang mendapat tauliah, mendapat ijazah dan kebenaran untuk mengajar di Masjidil Haram Mekah. Zaman dia ni sangat susah, sangat payah untuk mendapat tauliah mengajar di Masjidil Haram Mekah ni. Maka dia antara salah seorang orang Melayu kita, Jawi kita, orang Nusantara kita yang dibenarkan mengajar di Masjidil Haram. Dan ketika dia mengajar, Syekh Abdul Qadir ni mengajar, tak ada sebagai kuliah lain selain daripada kuliah dia sahaja. Kerana dia ni sangat alim. Apabila dia buka mengajar, maka tak ada tok guru kecuali dengar semua kuliah dia. Tok guru pun masuk di dalam kuliah dia. Dan menjadi aib orang akan kata
Kalau seorang tu mengajar ketika Syekh Abdul Qadir Mandeli duk mengajar, dia buka kuliah dia. Dia buka halaqah pengajian dia. Dan secara orang kata alim, demo. Syekh Abdul Qadir mengajar, demo tak pergi dengar. Demo buka kuliah, demo pula. Halaqah pengajian ilmu, demo pula. Nah. Maka time dia mengajar, tak ada orang boleh mengajar. Bukan tak ada orang boleh mengajar, tak ada orang mengajar. Kerana segar dengan dia. Kerana orang akan pergi nadah dengan dia berlaku. Ni Syekh Abdul Qadir Mandeli. Antara guru dia, orang Melayu kita, yang masyhur cerita dia lah. Antara cerita pengarang ni, Syekh Abdul Qadir Mandeli ni. Dia ni pernah belajar dengan seorang ulama kita di negeri Kedah. Di kampung Gajah Mati. Pondok Gajah Mati. Nama dia Pak Cuhing Gajah Mati. Pak Cuhing Gajah Mati. Pak Cuhing Gajah Mati ni soholah haling pada masa tu. Maka Syekh Abdul Qadir daripada Mandeli ni pergi belajar dengan dia. Apabila pergi belajar kerana dia ni orang alim dah, akhir sekali Syekh Pak Cuhing Gajah Mati ni kata, Abdul Qadir, hamba tak boleh nak ajar dah demo ni. Kerana demo ni orang alim dah, tinggi dah. Jadi hamba rasa moleknya demo pergi belajar dengan abang hamba. Katanya Pak Cuhing. Abang dia ni ada mengajar di Mekah. Duduk di Mekah dan mengajar orang-orang Melayu kita. Mengajar guna bahasa Melayu, Nama apa? Orang panggil dia Pak Dok Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Ataupun masyhur dengan gelar Pak Do. Pak Do ni, gelar bagi Pak Do ni, orang petani, orang Kelantan kita, panggil Pak Do. Pak Do Fatani dipanggil. Maka gilah Syekh Abdul Qadir pergi belajar. Nak pergi belajar dengan Pak Do cerita dia ni. Apabila pergi belajar, pergi jumpa dengan Pak Dok maka dia kata, Pak Dok, saya nak belajar. Kata nak belajar apa? Dia kata saya dulu mengaji dengan Pak Cuhing kata. Pak Cuhing kata awak dah tamat dah mengaji sini, dah haling dah, saya tak boleh nak ajar dah awak pergi sambunglah mengaji dengan abang saya. Pak Dok Maka katanya Syekh Abdul Qadir nak baca kitab besar lah. Nak baca Fathul Wahab. Nak baca Mughnil Labib. Nak baca Alfiyah. Nak baca kitab besar-besar ni. Maka katanya Pak Dok tak payah baca kitab besar lah. Terkejut dia. Terkejut lah Syekh Abdul Qadir kerana dia orang alim dah. Apa tak baca kitab besarnya. Kita mari nak belajar, nak baca kitab yang lebih tinggi lah. Katanya Pak Dok Katanya Pak Dok Katanya Pak Dok kata tak payah ngaji kitab besar lah. Ngaji Ajrumiyah sudah. Katanya Pak Dok ngaji Ajrumiyah sudah lah. Tak payah ngaji kitab besar lah. Tak payah ngaji kitab besar, ngaji kitab Ajrumiyah. Katanya Syekh Abdul Qadir ngaji Ajrumiyah. Saya nak ngaji kitab besar, tiba-tiba ngaji kitab Ajrumiyah. Pelik sungguh kata. Katanya Syekh Abdul Qadir tak apalah. Moga dah Pak Do kata suruh ngaji Ajrumiyah. Ajrumiyah pun Ajrumiyah lah. Maka dia pun esok bawa kitab Ajrumiyah, bawa pergi menadah dengan Pak Dok Maka menadah lah dengan Pak Dok kitab Ajrumiyah. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salasatun ismu wa fi'lun wa harfun ja'alil makna. Startlah Pak Dok syarah Ajrumiyah. Nya syarah kepada nya syarah syarah. Akhir sekali katanya Syekh Abdul Qadir Mandeli kata, saya baru belajar Ajrumiyah.
Baru belajar, saya baru tahu ni sebenarnya Ajrumiyah. Rupanya saya tak belajar lagi selama ni. Pada syarah kita Ajrumiyah saja kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Nah, baru syarah Ajrumiyah katanya Syekh Abdul Qadir Mandili kata Allah ilmu. Ni baru saya belajar Ajrumiyah. Rupa-rupanya banyak lagi ilmu di Ajrumiyah saya tak tahu. Ni cerita Syekh Abdul Qadir Mandili. Sebab tu ilmu manusia ini bukan berada di kitab yang dia belajar. Penawar bagi hati. Oh, benda rekah ya. Ambo 10 kali dah khatam kitab penawar bagi hati. Saya 10 kali, 20 kali dah khatam kitab penawar bagi hati. Rasa mudah ya penawar bagi hati. Oh, saya boleh basuh, boleh mengajar. Kita tanya dia mau beramal kodok dalam penawar bagi hati. Penawar bagi hati ni semua ilmu tasawuf dia adalah ilmu fardu ain. Wajib kena belajar. Belajar tu mudah tetapi nak beramal tu payah. Tasawuf ni lagu tu lah. Sebab tu lah di dalam 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang paling sukar. Yang paling payah nak amalnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tauhid kita mengaji sifat 20 lebih kurang gapo dia dengan dalil dengan gapo habis dah lah. Maka kita pegang dengan hati kita siapa kita mati. Habis dah sukatan pelajaran dalam ilmu tauhid habis kat tu. Bab fiqh pula kita belajar bab semaya, bab puasa, bab zakat hok kita nak buat lah. Kalau tak ada pitih tak payah belajar bab zakat. Kalau kita tak ada masa tak ada pitih tak payah belajar bab haji. Jadi ibadat fiqh ni dia ada hak dia juga sekadar tu. Maka habislah fardu ain. Manakala ilmu tasawuf ni sangat payah dan sukar. Kerana apa? Kerana dia berbicara mengenai perangai dan akhlak kita. Maka sentiasalah kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita, mendidik hati kita sehingga ke hati kita taat kepada Allah sama ada zahir ataupun batin di hadapan orang ketika sembunyi nak jaga hati. Maka hatilah paling payah sekali. Hatilah paling payah sekali. Maka belajar sampai hati tu jadi baik. Oh, payah hati nak jadi baik ni. Hati nak redha, hati nak sabar, hati nak tawakal. Nak jaga anggota zahir, mata, telinga, tangan, kaki, mulut kita, perut kita makan, farah kita. Nak jaga sampai mati, sangatlah sukar. Sebab itulah pengajian ilmu tasawuf ini dipelajari oleh orang-orang tua suka. Kerana ilmu tasawuf ini berbicara mengenai hati dan sangat sesuai bagi orang yang sudah berusia. Kerana ilmu fardu ain yang wajib, ilmu tauhid, ilmu fiqh ni dia lepas dah. Maka sekarang dia nak membetulkan hati dia dengan Allah. Nak buat ibadat. Nak jadi orang yang betul-betul baik dengan Allah. Menurut keinginan Allah Ta'ala. Maka dia pun jagalah hati dia. Belajar kecek molek. Belajar jadi akhlak baik. Sedikit-sedikit sehingga habis usia. Sebab tu penawar bagi hati ilmu tasawuf ni. Nak lepas fardu ain dia sangat susah. Kadang-kadang siapa mati pun tak lepas lagi ilmu fardu ain dalam tasawuf. Kerana perangai ni payah, sukar. Kadang-kadang setahun dah molek dah. Masuk tahun ni pula mengamuk pula. Mazmumah kita mari semula. Mahmudah kita hilang pula. Jadi bukan dibelajar tu penawar bagi hati tu. Dipraktika dia, diamalan dia. Maka hak tu hak wajibnya. Maka hak ni sangat payah, sangat sukar. Semaya, baca molek, baca betul, tak ada masalah. Sudah lah semayanya. Tak payah qada, tak payah gapo dah lah. Tetapi nak cari ikhlas,
Nak buat sifat riak, nak buat gapo, hak tu sangat sukar. Kadang-kadang hari ni ikhlas, esok riak pula nak menunjuk-nunjuk. Ya lagu tu nah. Masuk kepada kitab. Sebelum kita masuk kepada kitab, seperti biasa, kita hadiah ke Fatihah sekali, pahala. Baca Fatihah, ayat kursi sekali, Qul huwallah 11 kali, selawat 3 kali. Dengan niat, kita hadiah kepada guru-guru kita, sapa kepada Rasulullah secara khususnya kita hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dengan niat supaya Allah Ta'ala angkat darjat mereka di dalam syurga, dan Allah Ta'ala buka ke dalam hati kita kebersihan hati, dan Allah Ta'ala curahkan nur cahaya hidayah bimbingan direct masuk dalam hati kita sebagaimana Allah Ta'ala bimbing hati pokok dia sehingga menjadi ulama, sehingga menjadi orang yang bersih hati dengan Allah. Maka dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia Tuhan akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu jin manusia akan ibadat. Kita puji Allah Ta'ala kerana Tuhan lah yang mencipta diri kita. Bukan kita saja, bahkan manusia makhluk yang kena taklif. Apa maksud kena taklif? Dua golongan makhluk ni dia kena berusaha ketika dia berada di alam dunia supaya dia mendapat syurga Allah Ta'ala. Dua makhluk ni. Selain daripada dua makhluk ni, pokok kayu, gapo dia ko, tu tidak wajib, tidak payah berusaha nak jadi baik, tak payah gapo. Tetapi dua makhluk ni, jin dan manusia, dipanggil mukallaf. Dia diberatkan dengan hukum daripada Allah. Semua perbuatan dia ada benda haram, ada benda wajib, ada benda sunat. Maka tujuan kita hidup adalah nak buat taat ke Tuhan. Maka kita puji Tuhan yang mencipta diri kita. Dengan sebab Tuhan mencipta diri kita, kita dapat merasai segala nikmat atas muka dunia. Antara nikmat bagi hati orang yang bersih. Kalau orang hati tak bersih, maka dia tidak rasa benda ni nikmat. Gapo dia? Melakukan taat ibadat kepada pencipta dia. Bagi orang yang hati bersih, akan merasai lazat dan nikmat ketika sembahyang. Merasa nikmat ketika bersedekah. Merasa nikmat ketika buat haji. Merasa sangat nikmat ketika berpuasa. Maka kita ni akan merasa benda itu nikmat jika hati kita bersih. Maka kalau hati yang tidak bersih, maka ibadat ini bukan nikmat. Sebagaimana orang yang sakit ataupun demam, maka dia tidak akan merasa sedapnya makanan yang lazat. Makanan sedap, maka tak rasa nikmat. Apa? Sebab lidah dia demam. Dia sakit, maka dia tidak terasa nikmat lazatnya beribadat dengan Allah. Tetapi orang yang hati bersih, orang yang hati dia sehat, maka dia merasai nikmatnya buat ibadat ke Tuhan. Boleh semaya, nikmat. Boleh belajar ilmu fardu ain, nikmat. Semua benda itu nikmat. Dapat menyebut kebaikan Tuhan. Dapat bersyukur, nikmat. Dapat macam-macam. Hak kait dengan ibadat, semua tu nikmat belaka bagi hati yang sehat.
Manakala hati yang sakit tidak merasai benda tu. Bahkan rasa benda tu nikmat, bahkan rasa benda itu azab. Ibadat ni bagi orang yang hati dia sakit merupakan azab dan benda yang menyusahkan bagi diri dia. Maka kita nak belajar, kita nak didik, kita nak beri penawar kepada hati kita supaya hati kita jadi sihat dan dapat merasai kemanisan ibadat. Sebagaimana kalau kita demam, kita makan ubat supaya dapat merasai nikmat makanan. Maka kalau hati yang sakit mesti diubat supaya dapat merasai manisnya ibadat. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada-dada dan segala mata yang khianat. Tuhan ni antara sifat dia lagi, dia mengetahui benda yang tersembunyi. Yang tidak nampak di pandangan mata kita, tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Apa maksud tersembunyi di dalam dada? Kalau kita buka belah dada tu pun tak jumpa benda tu. Tetapi disimpan di dalam fikiran, disimpan di dalam perasaan. Maka ada orang tahu ke tak? Ada. Siapa dia? Makhluk tak boleh tahu. Allah saja mengetahui. Tetapi ada manusia boleh mengetahui benda yang berada di dalam dada, tersembunyi di dalam dada. Kerana apa? Kerana Allah memberitahu kepadanya. Maka dia pun tahu benda-benda yang tersembunyi. Dan khianat mata-mata. Mata kita kadang-kadang kita guna untuk mengkhianati amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kadang-kadang orang tengok dengan anak mata, tengok jeling gitu. Gapo dia maksud daripada pandangan anak mata dia, dia tengok ke orang lagu tu. Adakah dia menghina? Adakah maksud dia mengejek? Adakah pandai hina, pandai rendah kepada orang dengan tengok anak mata? Itu pun Allah Ta'ala tahu. Masuk di dalam khianatnya mata-mata. Dan lagi akan bertanya ia Allah daripada pendengar dan pelihat dan hati. Dan lainnya pada hari kiamat. Dan ingat, Tuhan akan tanya, gapo dia? Kita dengar gapo dia atas muka dunia. Benda baik ke benda tak baik? Berita buruk ke? Aib orang ke? Kita dengar ke? Ataupun benda-benda yang menyebabkan maksiat ke? Kita dengar. Ataupun kita dengar benda kebaikan. Ataupun kita dengar kuliah. Ataupun kita dengar ngajar. Maka Tuhan tahu. Dan pelihat. Tengok mata ni. Tuhan tahu kita tengok gapo dia. Tuhan tahu kita lihat gapo dia. Maka Tuhan tahu belakang. Pelihat ni. Tuhan tengok. Tuhan tahu kita menengok gapo dia. Kalau kita khianat dengan mata, maka Tuhan tahu. Dan hati. Hati ni kita fikir gapo. Kita duk koyab gapo dia dalam hati kita. Maka Tuhan tahu. Dan lainnya pada hari kiamat. Pada hari kiamat, Tuhan akan beritahu kepada semua makhluk apa yang kita buat pada masa-masa dunia. Patutnya kita dah taubat dah. Dak Tuhan beritahu juga. Sudah malulah. Maka tujuan Tuhan beritahu tu adalah nak tunjukkan kemurahan dia. Kalau kita ada buat masalah dengan Tuhan, ada salah dengan Tuhan, Tuhan kata tak apa, saya maafkan, saya ampunkan kamu. Aku ampunkan kamu, maka kita pun nampak besarnya kemaafan Allah Ta'ala. Tetapi ada pendapat kata ada maksiat, kalau kita bertobat, Tuhan tak tunjuk dah. Tuhan pakai wak senyap, pakai tak senyap gitu, pakai tak tahu. Ada pendapat kata lagu tu. Ada pendapat kata tak Tuhan tunjuk juga sekalipun kita sudah bertobat. Tetapi tujuan tunjuk tu nak zahirkan pemurah Allah, keampunan Allah Ta'ala. Jadi berhati-hatilah penawar bagi hati.
Kita belajar penawar bagi hati ni. Kalau hati yang sakit, dia akan rasa. Allah sakit kena dah, boy. Oh, kena dah saya. Kerana ubat sudah terkena kepada tempat-tempat yang sudah cedera. Tempat-tempat, kalau manusia tu, kalau dia sakit, ubat tu akan memberi kesan. Tapi kalau tubuh yang sehat, makan tak ada beri kesan gapo-gapo. Kalau ada hati masalah, belajar kitab penawar bagi hati, maka hati akan terasa. Maka hati yang terasa hati sudah makan dah tu penawar. Tetapi ada penyakit ni, kena penawar pun tak jadi juga. Tak tahu nak buat guano dah. Habis ubat dah. Tetapi kalau hati yang bersih, hati yang baik, apabila kena penawar, dia cuba merawat diri dia. Kerana dah jumpa dah penawar dia. Wallahu a'lam.